أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, diharap kamu semua banin dan banat sihat sejahtera di musim PKP ni. Okey, jadi untuk mata pelajaran tauhid, muallim akan buat ulang kaji bermula daripada silibus tahun 3, kemudian tahun 4 dan tahun 5. Okey, untuk silibus tahun 3, dalam nota ni ada 19 bab pelajaran. Okey, ada 19 bab pelajaran. Okey, bab seperti mana yang kamu lihat. Pelajaran yang pertama, erti beriman kepada kitab. Yang kedua, sebab-sebab penurunan kitab. Yang ketiga, kitab suci Al-Quran Al-Karim. Yang keempat, kewajipan Muslim terhadap Al-Quranul Karim. Yang kelima, erti beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, tanda-tanda berlaku kiamat. Yang ketujuh, keadaan berlaku kiamat. Yang kelapan, keadaan ketika kebangkitan. Yang kesembilan, syurga. Yang ke-10, neraka. Yang ke-11, keadilan akhirat. Yang ke-12, kesan penerimaan kepada hari kiamat. Yang ke-13, orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. 14, arti beriman kepada qada dan qadar. 15, kekuasaan Allah. 16, berusaha dan berdoa. 17, kesan beriman kepada qada dan qadar. 18, kesimpulan rukun iman. Dan yang terakhir, bab yang terakhir bagi silibus tahun 3, alam kubur ataupun alam barzakh. Okey, Ahmad Lim akan teruskan pada pelajaran yang pertama. Okey, pelajaran pertama, tajuknya adalah erti beriman kepada kitab-kitab. Okey, apa maksud beriman kepada kitab? Apakah pengertiannya? Okey, pengertian beriman kepada kitab-kitab. Okey, percaya bahawa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Percaya bahawa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul. Itu maksud beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab juga adalah rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Okey, seperti mana yang kamu hafal, ada 6 rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah. Yang kedua, percaya kepada malaikat. Yang ketiga, percaya kepada kitab. Yang keempat, percaya kepada rasul. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Okey, dalam kitab ada apa? Apa yang terkandung dalam kitab? Dalam kitab mengandungi ajaran Allah untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Okey, kemudian apakah hukum beriman kepada kitab? Hukum beriman kepada kitab apa? Haruskah, sunatkah, wajibkah, haram? Okey, hukumnya adalah wajib. Okay, hukum beriman kepada kitab adalah wajib. Siapa yang tidak beriman dengan kitab, siapa yang tidak percaya dengan kitab yang Allah turunkan, dia boleh keluar daripada Islam sebab dia tidak percaya. Jadi kita sebagai umat Islam, kita kena percaya. Okey, berapakah jumlah kitab yang Allah turunkan kepada Rasul, kepada Nabi dan Rasul? Kita dapat 4 buah kitab. Jumlah kitab ada 4. Terdapat 4 buah kitab. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dan kaumnya. Yang pertama, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dan kaumnya. Yang kedua, kitab apa? Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dan kaumnya. Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua umat manusia hingga hari kiamat. Jadi ada 4 jumlah. Jumlah kitab ada 4 buah kitab. Yang pertama Zabur, yang kedua Taurat, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran.
Okay. Ada 4 buah kitab yang Allah turunkan. Kemudian ada sedikit huraian maklumat kat sini tentang kitab. Kitab-kitab tersebut hanya diturunkan kepada rasul-rasul tertentu dan kaum mereka sahaja, kecuali Al-Quranul Karim. Okey. Bila kamu tengok kat sini, dia kata kitab-kitab tersebut hanya diturunkan kepada rasul-rasul tertentu dan kaum mereka sahaja, kecuali Al-Quranul Karim. Kamu tengok dekat jumlah kitab tu. Tengok, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dan kaumnya sahaja. Yang kedua, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan kaumnya sahaja. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan kaumnya sahaja. Tetapi Al-Quran diturunkan kepada semua umat manusia hingga hari kiamat. Yang dia kata kitab-kitab tersebut hanya diturunkan kepada rasul-rasul tertentu dan kaum mereka sahaja, kecuali Al-Quranul Karim. Al-Quran Al-Karim ialah kitab Allah yang terakhir dan tidak ada lagi kitab selepasnya. Kita wajib beriman dan taat kepada ajaran Al-Quran. Lepas Al-Quran adalah kitab yang terakhir. Dah tak ada kitab dah lepas tu. Kitab yang terakhir. Selain daripada kitab-kitab tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah menurunkan suhuf. Selain daripada kitab-kitab tersebut, Allah juga menurunkan suhuf. Bukan kitab saja, suhuf pun Allah turun juga. Okey. Kemudian suhuf. Apakah maksud suhuf? Apakah pengertian suhuf? Okey, suhuf adalah lembaran-lembaran yang mengandungi ajaran Allah untuk panduan hidup manusia. Lembaran yang mengandungi ajaran Allah untuk panduan hidup manusia. Dia macam lembaran kertas lah. Apa beza suhuf dengan kitab? Kitab ni dia lengkap. Dia banyak. Kandungan dia banyak. Macam kitab Al-Quran tu. Kalau suhuf, dia tak terlalu banyak. Tetapi kandungan dia wahyu daripada Allah. Okey. Nabi-nabi yang menerima suhuf. Ni ada nabi-nabi yang kita kena tahu. Nabi manakah yang menerima suhuf ni? Yang kita belajar dalam silibus ni, ada 2 orang nabi yang menerima suhuf daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam adalah antara nabi-nabi yang menerima suhuf. Nabi Ibrahim dapat suhuf, Nabi Musa pun dapat suhuf. Seperti mana yang kamu tengok tadi, Nabi Musa juga mendapat kitab Taurat. Jadi maksudnya Nabi Musa dapat 2 lah. Satu kitab Taurat dengan suhuf. Okey, kandungan kitab dan suhuf adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitab adalah wahyu, dalam kitab tu pun wahyu Allah Taala, dalam suhuf pun wahyu Allah Taala. Kedua-duanya sama, cuma kitab ni lebih lengkap daripada suhuf. Suhuf ni sikit-sikit, helaian sikit-sikit je. Lembaran-lembaran kertas yang sikit-sikit. Okey, kemudian buat ni sambung pelajaran 2. Pelajaran 2. Sebab-sebab penurunan kitab. Allah telah mengutuskan para rasul untuk mengajak dan mengajar manusia mengabdikan diri kepadanya. Ini sebab-sebab apa? Sebab apa Allah turunkan kitab? Sebab Allah utus para rasul untuk mengajar manusia dan mengajar manusia mengabdikan diri kepadanya. Rasul-rasul adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah SWT dan mereka tidak kekal. Cuba tengok. Sebab apa Allah turunkan kitab? Sebab apa Allah turunkan kitab? Sebab apa Allah tak bagi rasul saja? Jadi, kat sini dia kata, rasul manusia biasa dan mereka tidak kekal. Maksudnya mereka, rasul-rasul ni akan wafat, akan meninggal dunia, akan mati. Dengan adanya kitab, ajaran para rasul akan terus diterima dan diamalkan walaupun mereka telah wafat. Tengok dia kata, dengan adanya kitab, ajaran para rasul akan terus diterima dan diamalkan walaupun mereka telah wafat. Kalaulah Allah turunkan rasul sahaja, kitab tak ada, maksudnya lepas rasul wafat, rasul meninggal dunia, rasul tak ada, kita nak rujuk dekat mana? Apakah panduan kita? Sebab itulah Allah turunkan kitab. Sebab kalau rasul wafat, kalau rasul meninggal dunia pun, kalau rasul dah mati pun, kita boleh ada rujukan lagi, ada panduan lagi.
Panduan kita kat mana? Dekat kitab tu lah. Okay. Hari ini kita masih menggunakan Al-Quran sebagai pedoman walaupun Nabi Muhammad SAW telah lama wafat. Contohnya macam inilah, kita masih lagi baca Al-Quran, kita masih lagi ikut ajaran Al-Quran sebagai pedoman walaupun Nabi Muhammad SAW dah lama wafat, lama meninggal dunia. Okay. Kemudian Muallim sambung pada bab pelajaran yang ketiga. Okay. Tajuknya adalah Kitab Suci Al-Quranul Karim. Kitab Suci Al-Quran. Kita belajar tentang Al-Quran. Okay, apakah pengertian Al-Quran? Apakah maksud Al-Quran? Kat sini dia kata, Al-Quranul Karim adalah kitab Allah yang terakhir. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam bahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia. Dia kata, Al-Quran Karim adalah kitab yang terakhir. Turunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada manusia, disampaikan kepada kita. Allah bagi kat Nabi Muhammad, Allah bagi kat Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril dan disampaikan kepada kita semua sebagai manusia. Okey, itu maksud Al-Quranul Karim. Okay, ada huraian sikit kat sini, keterangan. Ia merupakan petunjuk kepada seluruh manusia. Al-Quran ni merupakan petunjuk kepada seluruh manusia. Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad itu akan kekal sehingga hari kiamat. Al-Quran yang kita baca hari ini tu akan kekal sampai hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjamin untuk memelihara Al-Quran dalam asalnya. Allah dah kata dalam Al-Quran, Allah akan jaga, Allah akan pelihara Al-Quran tu dalam bentuk asal dia. Tak ada orang yang boleh ubah. Tidak ada siapa pun yang mampu mencipta seperti ayat Al-Quran walaupun satu ayat yang pendek. Tak ada siapa pun yang dapat mencipta seperti ayat. Tak ada siapa pun yang boleh buat ayat seperti ayat Al-Quran walaupun satu ayat yang pendek. Kemudian isi kandungan Al-Quran Karim. Apa yang ada dalam Al-Quran tu, yang kita baca setiap hari tu, apa yang ada dalam tu? Okey, dalam Al-Quran ada mengandungi hukum-hukum perintah dan petunjuknya. Mengandungi hukum-hukum perintah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat kisah-kisah para nabi. Terdapat kisah-kisah para nabi dan kisah kaum terdahulu. Cerita-cerita pasal nabi. Bermula daripada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, semua ada dalam Quran. Dan kisah-kisah kaum terdahulu. Kisah kaum-kaum terdahulu ni kaum-kaum Nabi yang dulu lah. Bagaimana mereka mengikut ajaran Nabi, yang ingkar pun ada. Kisah-kisah semua dalam Quran. Menceritakan tentang kejadian alam dan manusia serta hari akhirat. Dalam Al-Quran juga cerita pasal alam ni jadi macam mana, bagaimana alam ni terjadi. Lepas penciptaan alam ni macam mana, ada bumi, matahari, bulan, planet, laut, haiwan, tumbuhan, semua cerita dalam Al-Quran. Dan cerita juga pasal manusia serta hari akhirat. Cerita juga pasal kejadian manusia dan hari akhirat. Cerita pasal masa depan. Al-Quran adalah sebuah kitab panduan hidup yang lengkap. Kemudian sambung pada pelajaran yang keempat. Okay, apakah tajuk dia? Tajuknya adalah kewajipan Muslim terhadap Al-Quran. Apa kewajipan kita sebagai orang Muslim? Apa yang kita kena buat dekat Al-Quran ni? Apa yang kita mesti buat dekat Al-Quran? Okay, kewajipan Muslim. Kita lah Muslim tu. Apa yang kita kena buat? Yang pertama, mentaati segala suruhan Allah dan menjauhi larangannya. Apa yang Allah suruh kita kena buat, dan apa yang Allah larang kita kena tinggal. Membaca dan mengamalkannya pada setiap masa. Kita kena membaca Al-Quran dan mengamalkannya pada setiap masa. Setiap masa kita kena baca. Yang ketiga, cuba menghafaz ayat-ayat Al-Quran dan mempelajari makna-makna ayat tersebut. Cuba menghafaz. Kalau tak boleh hafaz banyak-banyak, hafaz sikit-sikit. Lama-lama jadi banyaklah. Cuba menghafaz ayat Al-Quran dan mempelajari makna-makna. Pelajari makna pula. Yang keempat, menghormati Al-Quran kerana ia adalah wahyu Allah SWT. Kita kena hormat Al-Quran, menjaganya elok
Jangan letak tempat rendah, kena letak tempat tinggi. Semua itulah kita kena hormat Al-Quran sebab dia wahyu Allah Ta'ala. Seterusnya membacanya dalam keadaan berwuduk. Sebaiknya membaca dalam keadaan berwuduk. Ambil wuduk dulu sebelum baca Al-Quran. Kita kena ada wuduk dulu. Sebab Al-Quran ni suci, jadi kita nak baca pun kita kena suci dulu. Membacanya dengan betul, dengan bertajwid. Maksudnya kita kena belajar ilmu tajwid lah. Ilmu tajwid ni adalah ilmu yang kita belajar untuk membaca Al-Quran dengan betul. Kemudian diletakkan di tempat yang bersih dan selamat. Kita tak boleh letak Al-Quran ni tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang rendah. Kita kena letak tempat tinggi. Seterusnya, dilarang melangkah Al-Quran. Al-Quran tu tak boleh langkah, berdosa. Kita kena hormat, kita kena muliakan Al-Quran. Apabila kita mendengar bacaan Al-Quran, kita hendaklah diamkan diri dan mendengarnya dengan teliti. Bila kita dengar orang baca Al-Quran, kita kena diam. Jangan bersimbang, jangan bermain, jangan bising. Kita kena dengar dengan teliti. Okay, kemudian Maklim akan sambung pelajaran yang kelima. Pelajaran kelima adalah, tajuknya adalah erti beriman kepada hari kiamat. Ini kita nak belajar tentang kiamat pula. Okay, apakah pengertian hari kiamat? Apakah maksud hari kiamat tu? Okay, pengertian hari kiamat. Hari kiamat, beriman kepada hari kiamat adalah, kat sini kita nak kata hari kiamat tu apa? Maksud hari kiamat tu apa? Hari di mana seluruh alam dan isinya akan musnah. Kita percaya nanti seluruh alam ni, yang bumi-bumi semua, planet ni, bumi, planet semua, alhamdulillah semua, dan isinya, semua benda di alam ni, tak kira lah bumi, planet, semua akan musnah, akan hancur. Kita kena percaya. Kita wajib beriman. Kita kena percaya semua tu. Selepas itu, semua makhluk akan dihidupkan untuk dihisab. Lepas semua alam dihancur, semua orang mati, semua makhluk mati, kemudian kita akan dibangkitkan semula. Kita akan dihidupkan semula untuk dihisab. Hisab ni kita akan ditanya apa yang kita buat di dunia. Allah bagi tubuh badan kita buat apa? Semua tu. Setelah selesai dihisab, balasan yang adil akan diberikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah selesai dihisab, balasan yang adil. Setelah selesai dihisab, balasan yang adil akan diberikan kepada semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dibalas. Kalau kita banyak buat baik, kita akan dibalas syurga. Kalau kita banyak buat jahat, kita akan dibalas neraka. Kita akan disiksa dalam neraka. Okay, hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Hari kiamat adalah rukun iman yang kelima. Kemudian, apakah hukum beriman? Apakah hukum beriman kepada hari kiamat? Hukumnya adalah wajib. Wajib percaya bahawa hari kiamat pasti akan berlaku pada bila-bila masa. Kita tak tahu bila berlaku kiamat, tapi kita wajib percaya, kita mesti percaya kiamat akan berlaku. Bumi ni akan hancur, alam ni akan hancur, akan musnah. Tidak ada makhluk yang tahu bila hari kiamat akan berlaku. Tidak ada seorang pun. Siapa pun yang tahu makhluk bila kiamat. Malaikat pun tak tahu, Nabi Muhammad SAW pun tak tahu bila kiamat. Allah sahaja yang tahu. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui bila berlaku kiamat. Allah dan Rasulnya ada memberitahu tentang tanda-tanda akan berlaku kiamat. Okay, Allah dah bagi tahu dah, Rasul dah bagi tahu dah tanda-tanda kiamat ni. Jadi kat sini kita kena wajib percayalah. Dan tanda-tanda pun kita dah nampak dah sekarang ni. Tanda-tanda dah banyak dah. Tanda-tanda kiamat. Nanti Maklim akan huraikan pada bab yang seterusnya, tanda-tanda kiamat. Kemudian boleh sambung pelajaran 6. Ini tajuk tanda-tanda berlaku kiamat. Kita tak tahu bila berlaku kiamat. Semua makhluk tak tahu
bila berlaku kiamat. Tapi Allah dan Rasul dah bagi tahu tanda-tanda berlaku kiamat. Jadi kita boleh bersedialah. Kita boleh bersedia bila kiamat. Okey, tanda kiamat. Tanda kiamat ada dua jenis. Jumlah tanda kiamat terbagi pada dua. Yang pertama tanda kecil, yang kedua tanda besar. Okey, tanda kecil itu macam mana? Tanda kecil yang pertama adalah ibu melahirkan tuannya sendiri. Apa maksud dia? Pengertiannya, anak yang dilahirkan akan bertindak seperti tuan kepada ibu bapanya sendiri. Dia buat ibunya macam ibu bapanya macam orang gaji. Dia ketua, dia tuan. Anak tu macam tuan. Ibu bapa dia macam orang gaji je. Dia buat macam tu je. Yang kedua, orang yang miskin berlumba-lumba membina bangunan tinggi. Yang ni orang Arab lah. Orang Arab dulu kan miskin. Orang Arab dulu miskin. Sekarang tengok bangunan negara mana yang paling tinggi? Yang Mak Lin tahu sekarang ni yang paling tinggi Burj Khalifa di Dubai. Tengok orang Arab. Orang Arab dulu miskin-miskin, sekarang dah buat berlumba-lumba buat bangunan tinggi. Bangunan tertinggi di dunia. Kemudian yang ketiga, fitnah dan kejahatan berlaku dengan berleluasa. Fitnah dan kejahatan berlaku dengan berleluasa sekarang. Okey, kemudian Mak Lin akan sambung dengan tanda besar kiamat. Okay, seperti Mak nak terangkan sikit, tanda kecil ni tanda yang sudah berlaku, yang telah berlaku. Tanda kecil, tanda yang telah berlaku. Maksudnya kita dah tahu dah, kita dah nampak dah sekarang tanda kecil tu. Tanda besar adalah tanda yang belum berlaku. Tanda besar semua belum berlaku lagi. Jadi yang cara ringkasnya, tanda kecil kiamat adalah tanda yang belum berlaku. Tanda besar kiamat adalah tanda kecil adalah tanda yang telah berlaku. Tanda besar adalah tanda yang belum berlaku. Jadi kalau kamu terlupa yang manakah tanda besar, yang manakah tanda kecil, kamu tengok tanda tu dah berlaku ke belum. Kalau berlaku dah, tanda kecil. Kalau belum berlaku, tanda besar. Okey. Kat sini dia bagi tahu 5 tanda besar kiamat. Yang pertama, matahari terbit di sebelah barat. Sekarang matahari terbit di sebelah timur. Kan? Matahari terbit di sebelah timur. Nanti satu hari nanti akan datang, matahari akan terbit dari sebelah barat. Masa itulah kiamat sangat-sangat hampir. Masa itulah kiamat sangat-sangat hampir. Kemudian yang kedua, sejenis binatang yang ganjil akan muncul, iaitulah dabah. Nama binatang tu dabah. Binatang tu sangat pelik, bentuk dia sangat pelik. Kita tak pernah tengok binatang tu. Dia akan muncul daripada tanah. Nama penuh pula, Dabbatul Ard. Binatang bumi. Dia akan keluar dari bumi. Kemudian yang ketiga, munculnya Dajjal. Dajjal ni dia manusia paling jahat lah. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dialah yang paling jahat. Dajjal. Tak ada orang yang paling jahat selain Dajjal ni. Dia akan menyesatkan semua manusia. Dajjal ni akan mengaku Tuhan. Dia akan mengaku dia Tuhan. Kemudian yang keempat, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa akan turun. Sekarang Nabi Isa masih hidup di langit. Kerana Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa belum wafat. Nabi Isa masih hidup di langit sekarang. Ada di langit sekarang. Dan Nabi Isa akan turun nanti, dia akan bunuh Dajjal. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ni manusia, bukan haiwan. Sama macam Dajjal. Dajjal manusia, bukan haiwan. Ya'juj dan Ma'juj pun bukan haiwan, tetapi manusia. Ya'juj manusia, Ma'juj pun manusia. Dua-dua manusia. Manusia ni ramai sangat. Ma'juj ni sangat ramai. Dan mereka sangat kejam, sangat jahat. Mereka akan musnahkan bumi ni. Itu Ya'juj dan Ma'juj. Setelah berlakunya tanda-tanda besar itu, maka mereka yang baru bertaubat atau baru beriman tidak akan diterima oleh Allah SWT. Bila tanda-tanda kiamat ni berlaku, contohnya nanti kita akan nampak matahari terbit dari barat. Masa tu orang yang nak bertaubat Allah tak terima. Orang kafir yang nak masuk Islam Allah tak terima. Orang jahat yang baru nak buat baik Allah tak terima semua tu. Orang-orang yang baru nak buat kebajikan Allah tak terima.
Siapa yang nak bertaubat pun, semua Allah tak terima. Jadi sebelum berlaku tanda kiamat besar, kita kena bertaubat siap-siap. Sebab nanti bila berlaku tanda besar yang pertama, Allah tak terima dah taubat. Kemudian Mu'allim sambung pelajaran yang ketujuh. Pelajaran 7, keadaan berlakunya kiamat. Kiamat tu berlaku macam mana? Yang ni sangat-sangat menggerunkan, peristiwa yang sangat menggerunkan. Okay. Dia bermula dengan tiupan sangkakala yang pertama. Apabila tiba hari kiamat, malaikat Israfil akan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala meniup sangkakala. Masa ni lah Allah akan suruh malaikat Israfil tiup sangkakala yang pertama. Pada tiupan yang pertama, seluruh alam dan isinya akan hancur binasa. Tiupan yang pertama tu, alam ni semua akan hancur. Langit, bumi, bintang dan seluruh makhluk akan musnah. Kemudian kejadian kiamat ni disambung pada pelajaran yang ke-8. Tiupan sangkakala yang kedua. Lepas Allah suruh malaikat Israfil tiup yang pertama, kemudian Allah lepas semua bumi hancur, manusia semua mati, Allah suruh tiupan sangkakala yang kedua. Ni barulah kita tengok keadaan ketika kebangkitan ni. Tajuk yang ke-8 ni, keadaan ketika kebangkitan. Kita dihidupkan semula. Tiupan sangkakala yang kedua, setelah seluruh alam hancur dan musnah, malaikat Israfil akan meniup sangkakala bagi kali yang kedua. Seluruh makhluk sejak Nabi Adam AS hingga manusia yang terakhir akan dihidupkan semula. Lepas mula-mula malaikat Israfil tiup yang pertama, semua mati. Kemudian Allah suruh tiup pula yang kedua, malaikat Israfil tiup yang kedua, semua makhluk hidup balik, bangun balik. Sejak Nabi Adam sampai makhluk yang paling last, semua akan hidup balik, hidupkan semula. Pada masa inilah bermulanya kehidupan akhirat. Masa inilah mula akhirat. Di akhirat nanti terdapat pada mahsyar. Pada mahsyar nanti Mu'allim akan hurai pada tajuk seterusnya. Pada mahsyar, al-hisab dan siratul mustaqim. Okey, pada mahsyar. Apakah maksud pada mahsyar? Pada mahsyar ni tempat seluruh makhluk berhimpun, menunggu giliran untuk dihisab segala amalan mereka. Tempat kita berhimpun nanti, daripada semua manusia di bumi ni, setiap Nabi Adam, mula dari Nabi Adam sampai orang manusia yang paling last sekali, semua berhimpun di satu tempat. Kita akan berhimpun di satu tempat di padang yang luas, nama pada mahsyar. Tempat itulah pada mahsyar. Kita akan dihisab. Dihisab ni apa? Allah akan hitung balik apa yang kita buat kat dunia ni. Bagi mereka yang beramal soleh, mereka menunggu dalam keadaan tenang. Nanti kat pada mahsyar kamu akan tengok muka-muka orang soleh ni tenang je muka dia. Dan bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa, masa menunggu ini merupakan satu kesengsaraan bagi mereka. Kalau orang buat banyak dosa kat dunia ni, kat padang mahsyar nanti dia akan masa yang untuk dia bertunggu tu sangat-sangat sengsara. Itulah peristiwa di padang mahsyar secara ringkas. Okey, hisab. Hisab ni apa? Secara ringkasnya, hisab ini bermaksud perhitungan di akhirat. Perhitungan di akhirat dilakukan kepada setiap manusia dan jin. Manusia dan jin sahaja yang dihisab. Haiwan tak kena hisab, tumbuhan tak kena hisab, semua air, api semua tak kena. Yang kena hisab adalah dua golongan saja yang kena hisab, manusia dengan jin. Segala amalan yang telah dilakukan semasa hidup di dunia akan dihitung. Amalan kita semua Allah akan kira balik, akan dihitung. Setiap perbuatan sama ada kecil atau besar akan dihisabkan. Seluruh makhluk dan anggota-anggota badan kita akan menjadi saksi bagi setiap perbuatan kita. Nanti badan kita ni, kepala kita, tangan, kaki, perut, telinga, mata, hidung, semua akan jadi saksi. Dan mulut kita akan ditutup. Tangan akan bercakap, kaki akan bercakap, perut akan bercakap, semua anggota badan kita akan bercakap nanti. Mulut kita ditutup kunci. Kita tak boleh bohong dah. Bagi orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang soleh,
hisab akan dilakukan dengan mudah. Mereka akan menerima buku catatan dari sebelah kanan. Orang yang beramal soleh, nanti dekat akhirat nanti, masa kita kena hisab, kita akan terima buku catatan sama ada dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kalau orang yang soleh, orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan terima buku catatan dari sebelah kanan. Bila kita terima buku di sebelah kanan, kita akan tahu dah dia akan masuk syurga. Tetapi orang yang buat jahat pula, mereka akan melalui hisab yang amat sukar. Mereka menerima buku catatan dari sebelah kiri. Orang yang banyak buat dosa ni, banyak buat jahat, dia akan terima buku catatan dari sebelah kiri. Kalau kita tengok dia itu terima buku catatan dari sebelah kiri, kita akan tahu dah dia masuk syurga atau neraka. Jadi siapa yang terima buku catatan sebelah kanan, dia akan masuk syurga. Siapa yang terima buku catatan sebelah kiri, dia akan masuk neraka. Orang yang amalan kebaikannya lebih berat dari kejahatan akan terselamat dan mendapat balasan syurga. Orang yang amalan kebaikannya lebih berat, orang yang amalan baiknya lagi banyak daripada kejahatan, dia akan selamat, dia akan masuk syurga. Tapi sebaliknya, orang yang mempunyai dosa yang banyak akan disiksa dalam neraka. Orang yang dosa banyak daripada pahala, dia akan masuk neraka. Maksud secara ringkasnya, hisab ni kita akan ditanya apa yang kita kena buat, apa yang kita buat di dunia. Kemudian kalau kita buat baik, kita dapat buku catatan belah kanan. Kalau kita buat jahat, kita dapat buku catatan dari sebelah kiri. Dan kalau pahala kita banyak dari dosa, kita akan masuk syurga. Kalau dosa kita banyak daripada pahala, kita akan masuk neraka. Secara ringkas. Kemudian Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim ni apa? Siratul Mustaqim ni secara ringkasnya titian. Di akhirat nanti, semua manusia dan jin akan melalui satu titian. Titian ini dinamakan Siratul Mustaqim. Sirat al-Mustaqim. Neraka terletak di bawahnya. Dia macam ni lah. Kita berdiri, depan kita ada titi. Titi tu nama dia titian Siratul Mustaqim. Nama dia Siratul Mustaqim. Di hujung titi tu ada syurga. Dan bawah titi tu ada neraka. Jadi kita perlu berjalan atas titi tu menuju ke syurga tu, di hujung sekali. Dan kalau amalan baik kita banyak, kalau kita beramal soleh, kita beriman, kita akan sampai di syurga dengan laju. Jadi kalau kita banyak berjahat, banyak berdosa, kita akan jatuh dari titi tu dan masuk neraka. Ahli-ahli syurga akan melalui titian ini dengan senang dan selamat. Orang yang banyak buat baik, orang beriman, mereka lalu titi tu senang je, selamat. Ahli neraka pula akan jatuh dan masuk dalam neraka. Orang yang banyak buat jahat, orang kafir, orang yang berdosa, dia bila lalu ke titi tu, dia akan jatuh. Bila jatuh, dia masuk neraka, sebab neraka tu duduk bawah titi tu. Neraka di bawah titi tu. Itu huraian Siratul Mustaqim secara ringkas. Jadi, mari sambung pelajaran ke-9. Okey, tajuk yang ke-9 adalah syurga. Syurga ni apa? Okey, apakah pengertian syurga? Syurga adalah tempat tinggal yang kekal. Tempat tinggal yang kekal bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tempat untuk orang yang beriman dan banyak beramal soleh. Semasa di dunia, mereka mentaati perintah Allah dan mematuhi segala larangannya. Dekat dunia sekarang ni, mereka ikut apa yang Allah suruh, mereka tinggal apa yang Allah larang. Dan nanti, ke akhirat esok, akhirnya mereka akan masuk syurga. Mereka orang beriman ni, dia banyak beramal soleh. Dia buat apa yang Allah suruh, perintah Allah, dia ikut perintah Allah, taat perintah Allah, dan dia mematuhi segala larangan Allah. Apa yang Allah larang, dia tak buat, dia tinggal. Nanti akan masuk syurga. Itulah calon syurga, calon ahli syurga. Kemudian di sini boleh sambung dengan nama-nama syurga. Di sini terdapat lima nama syurga. Yang pertama Jannatul Na'im, yang kedua Jannatul Firdaus, yang ketiga Jannatul Kausar, yang keempat Jannatul Ma'wa, yang kelima Jannatul Adni. Yang ni kamu kena ingatlah, ada 5 nama syurga ni. Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus,
Jannatul Kausar, Jannatul Ma'wa, Jannatul Adni. Na'im, Firdaus, Kausar, Ma'wa, Adni. Jannah. Jannatu tu maksudnya syurga. Jadi maksudnya ni, contoh yang pertama tu, Jannatul Na'im maksudnya syurga Na'im. Jannatul Firdaus, syurga Firdaus. Jannatul Kausar, syurga Kausar. Jannatul Ma'wa, syurga Ma'wa. Jannatul Adni, syurga Adni. Mari sambung pelajaran yang ke-10. Pelajaran yang ke-10 adalah tajuknya adalah neraka. Apakah maksud neraka? Apakah pengertian neraka? Neraka adalah tempat balasan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tempat balasan. Tempat Allah nak balas ni bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Bahan bakar api neraka ialah manusia dan batu. Dalam neraka nanti bahan bakar dia bukan minyak petrol, bukan minyak gas, tetapi apa bahan bakar dia? Manusia dan batu. Kita lah, kalau kita banyak berdosa, kita lah yang menjadi bahan bakar tu. Dan batu ni apa? Batu berhala yang mereka sembah dulu. Contohlah manusia ni, orang kafir suka sembah batu berhala. Nanti batu berhala tu dalam nanti dekat neraka tu, batu tu lah yang menjadi bahan bakar api neraka. Yang ketiga, api neraka adalah 70 kali lebih panas dari api yang kita rasai di dunia ini. Sekarang ni ada api. Kita tahu api yang kita tengok ada warna orange, warna jingga, warna apa lagi? Warna hijau. Api warna hijau, api warna biru. Dekat akhirat, dekat neraka nanti api yang paling panas warna hitam. Api warna hitam tu 70 kali lebih panas daripada api sekarang ni. Kalau kamu pernah rasa api panas, nanti dekat neraka esok 70 kali ganda lebih panas. Okay, kemudian sebenarnya orang-orang kafir akan terus dimasukkan ke dalam neraka dan mereka kekal di dalamnya. Orang kafir ni Allah bagi masuk neraka terus. Dia tak hisap lah. Orang kafir tak kena hisap, dia terus masuk neraka. Bagi orang beriman, jika amalan kejahatannya lebih berat dari kebaikan, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang beriman, jika amalan kejahatannya lebih berat dari kebaikan, mereka akan dimasukkan neraka. Mereka tidak kekal dalamnya. Setelah semua dosa-dosa mereka telah dibalas, mereka akan dimasukkan pula ke dalam syurga. Mereka akan kekal di dalamnya. Maksud kat sini, orang yang beriman ni, kalau dosa dia lagi banyak daripada pahala, dia akan kena masuk neraka dulu. Masuk neraka sebab apa? Sebab Allah nak siksa dia, nak cuci dosa dia, nak bersihkan dosa dia, nak hilangkan dosa dia. Cuci. Kemudian baru Allah ambil dia masuk dalam syurga. Orang yang beriman pun kalau dia banyak dosa, dia masuk neraka dulu. Allah cuci dosa dia, Allah bersihkan dosa dia, kemudian baru masuk syurga. Orang beriman je lah. Orang beriman yang dia tidak bertaubat. Orang yang beriman tidak bertaubat. Tetapi kalau kita bertaubat siap-siap kat dunia, sebelum kita mati, kita taubat siap-siap, Allah tak siksa kita dah. Allah tak masukkan dah kita ke dalam neraka dulu. Allah akan masukkan dalam syurga kalau Allah hapuskan dosa kita semua kat dunia ni. Jadi kita kena selalu istighfar. Kemudian nama-nama neraka. Nama-nama neraka terdapat 7 nama neraka yang disebut di sini. Hawiyah, Laza, Sa'ir, Saqar, Hutamah, Jahim, Jahannam. Mudah untuk mengenal nama-nama neraka sebab nama-nama neraka ni tak ada alif lam. Nama syurga semua ada alif lam. Ada Al-Firdaus, Al-Kausar. Tapi nama neraka tak ada alif lam, tak ada al. Hawiyah, Laza, Sa'ir, Saqar, Hutamah, Jahim, Jahannam. Jadi kamu kena ingatlah nama syurga dengan nama neraka tadi. Okey, seterusnya pelajaran yang ke-11. Mula sambung pelajaran 11. Keadilan akhirat. Allah Maha Adil.
Di akhirat kelak segala amalan perbuatan manusia akan dihisab. Jika di dunia manusia boleh menyembunyikan kejahatan mereka, tetapi di hadapan Allah tidak ada kejahatan yang boleh disembunyikan. Semuanya akan dihisab, akan ditanya dan dibalas dengan balasan yang adil. Apa yang kita buat di dunia kita boleh sembunyi lagi, tapi di akhirat esok kita tak boleh sembunyi dah. Allah tahu semuanya dan Allah akan balas. Pelajaran yang ke-12. Muallim sambung pelajaran yang ke-12. Kesan penerimaan kepada hari kiamat. Ciri-ciri orang yang beriman dengan hari akhirat. Sentiasa hari akhirat dengan hari kiamat ni benda yang sama. Hari kiamat pun sama, hari akhirat pun benda yang sama, cuma nama yang lain. Hari akhirat, hari kiamat sama. Ciri-ciri orang yang beriman dengan hari akhirat. Yang pertama, sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang kedua, takut untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seterusnya, percaya bahawa setiap perbuatan akan pasti akan dibalas. Seterusnya, sentiasa berusaha untuk berbuat baik. Seterusnya, kebaikan yang mereka lakukan hanyalah kerana Allah Ta'ala. Seterusnya, ikhlas melakukan tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Seterusnya, sentiasa berakhlak mulia. Suka menolong orang lain. Seterusnya, tidak akan merasa bimbang jika mereka ditimpa kesusahan dan kerana mereka bersabar. Mereka takkan rasa bimbang kalau susah sebab mereka sabar. Allah akan memberi balasan pahala kepada mereka. Hidup mereka mempunyai arah dan tujuan. Sentiasa bersedia menghadapi mati. Orang beriman ni, dia sedia. Setiap hari dia bersedia untuk mati. Kemudian, tidak takut dengan kematian. Orang zaman sekarang ni ramai takut mati. Jadi orang yang beriman dia tak takut dengan mati, tidak takut dengan mati. Sebab apa? Bila dia mati dia akan jumpa Allah. Dia akan jumpa syurga. Dan terakhir, matlamat hidup mereka ialah mencari keridaan Allah. Orang beriman ni hidup di dunia, matlamat dia apa? Matlamat mereka adalah mencari keridaan Allah sahaja. Seterusnya, pelajaran yang ke-13. Ciri-ciri orang yang tidak beriman dengan hari akhirat. Orang yang tidak beriman dengan hari akhirat ni macam mana ciri-ciri dia? Okey. Yang pertama, kalau kita nak tahu kita beriman atau tidak, tengok kat sini lah. Akan lihat ni ciri-ciri yang tidak beriman. Akan berbuat sesuka hati mereka. Nak buat apa, nak buat dosa ke, nak buat jahat ke, boleh buat. Pasal apa? Pasal mereka orang yang tidak beriman. Orang kafir ni, dia buat suka hati mereka je. Mereka akan buat suka hati mereka. Mereka tak kisah tu berdosa ke, tu maksiat ke, mereka tak kisah. Mereka buat suka hati. Yang kedua, percaya setelah mati mereka tidak akan dibangkitkan lagi untuk dihisap. Orang kafir ni dia tak percaya lepas mati hidup balik. Orang kafir dia tak percaya lepas mati ni hidup balik. Ada hisap. Dia tak percaya semua tu. Sebab apa? Sebab dia tidak beriman dengan hari akhirat. Yang ketiga, tidak merasa takut bila melakukan kejahatan. Dia tak rasa takut. Dia tak rasa benda tu berdosa bila buat jahat. Yang keempat, tidak merasa gembira untuk melakukan kebaikan. Dia tak suka buat benda baik. Orang yang tidak beriman ni, orang kafir ni, dia tidak suka buat benda baik. Berakhlak rendah dan hina. Akhlak mereka rendah, akhlak hina. Hidup mereka terombang-ambing, tidak ada arah tujuan, tidak mempunyai matlamat hidup. Kalau orang beriman, matlamat hidup mereka adalah mencari keridaan Allah. Tapi kalau orang tidak beriman ni, dia tak ada tujuan hidup, tak ada matlamat hidup. Hidup di dunia, makan tidur, tak buat apa. Kemudian balik sambung dengan pelajaran ke-14. Erti beriman kepada qada dan qadar. Ni qada dan qadar, apa maksud dia? Apa maksud beriman dengan qada dan qadar? Erti beriman kepada qada dan qadar adalah percaya bahawa segala yang berlaku adalah dalam kehendak dan kekuasaan Allah. Kita percaya apa yang berlaku di dunia ni adalah dengan kehendak dan kekuasaan Allah. Allah yang berkehendak benda tu jadi. Semua dalam izin Allah. Semua dengan izin Allah. Apa yang berlaku dengan izin Allah. Qada dan qadar adalah rukun iman yang ke-6.
rukun iman yang terakhir. Wajib percaya. Apa hukum beriman pada qadar? Wajib percaya bahawa semua yang berlaku adalah takdir Allah. Tidak ada makhluk yang dapat mendatangkan kebaikan atau keburukan kepada makhluk yang lain tanpa keizinan dari Allah. Tak ada siapa pun yang boleh buat baik kat kita, tak ada siapa pun yang boleh buat jahat kat kita, melainkan dengan izin Allah. Kita juga wajib menerima segala peraturan yang telah Allah tetapkan. Apa Allah tetapkan, kita kena terima. Kalau kita senang, itu Allah yang tetapkan. Kalau kita susah, itu Allah yang tetapkan. Kalau kita kaya, itu Allah yang tetapkan. Kalau kita miskin, itu Allah yang tetapkan. Kalau kita sihat, itu Allah yang tetapkan. Kalau kita sakit, itu Allah yang tetapkan. Kita kena terima. Orang yang beriman dengan qadar tidak akan berputus asa. Mereka sentiasa berusaha. Di samping itu, mereka juga berdoa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Orang beriman ni, dia takkan putus asa dengan dunia ni, dia takkan putus asa dengan Allah. Dia sentiasa berusaha. Dia buat kerja apa pun, dia sentiasa berusaha. Lepas di samping berusaha, dia berdoa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Dia serahkan diri kepada Allah Ta'ala. Okay. Kemudian ada 4 ketetapan Allah ke atas semua makhluk. Ada 4 ketetapan. 4 benda ni yang Allah tetapkan dah kepada semua makhluk. 4 perkara ini kamu kena ingat. Allah tetap dah kepada semua makhluk. Semasa bayi berada dalam kandungan perut ibu, malaikat meniupkan roh padanya dan ditetapkan dengan 4 perkara. Yang pertama, rezeki. Allah tetapkan dah. Rezeki kita dapat banyak mana, kaya atau miskin. Daripada kecil, sejak asali Allah tetapkan dah rezeki kita. Rezeki kita dapat banyak mana, umur kita umur kita masa muda dapat rezeki banyak mana, rezeki kita macam mana, masa tua rezeki kita macam mana. Kemudian ajal maut. Ajal. Kita hidup, kita lahir kat mana, mati waktu bila, dekat mana, semua Allah tetapkan dah. Kemudian amalan kita, Allah tetapkan dah. Yang keempat, kesudahan, buruk atau baik. Kesudahan kita ni, nanti kita mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk, Allah tetapkan dah. Di samping kita kena berusaha juga menjadi orang yang baik, orang beriman, orang yang beramal soleh. Kemudian bersambung pelajaran yang ke-15, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa. Allah menciptakan semua makhluk. Allah telah menyusun segala perkara yang berlaku. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Allah telah menetapkan segala perkara yang akan berlaku kepada setiap makhluk. Allah telah menentukan rezeki yang akan mereka perolehi. Ajal mereka juga. Yang ni salah tadi. Juga, bukan juga. Ajal mereka juga telah ditentukan oleh Allah. Okay, mari sambung tajuk yang seterusnya. Pelajaran 16. Berusaha dan berdoa. Kita hendaklah berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Setelah berusaha, kita berdoa supaya Allah menambah dan memberi rezeki kepada kita. Kita kena berusaha. Kemudian kita dapat berusaha. Di samping berusaha tu, kita kena berdoa. Kita hendaklah sentiasa memohon kepada Allah agar kita diberi petunjuk. Kita juga berharap agar Allah akan meningkatkan iman kita dan menjadikan kita hamba yang bertakwa. Okay, mari sambung pelajaran yang ke-17. Itulah kesan beriman kepada qada dan qadar. Bila kita beriman kepada qadar ni, kita dapat apa? Apa kesannya? Kesan beriman kepada qadar dan qadar ialah, yang pertama, akan berakhlak mulia. Kalau kita beriman dengan qada dan qadar, akhlak kita akan menjadi mulia. Kita akan jadi orang yang baik. Kita akan jadi orang yang beriman. Akan berusaha dan bersabar dalam kehidupan di dunia ini. Kita hidup di dunia ni, kita selalu bersabar. Berusaha dan bersabar. Menjalankan tanggungjawab masing-masing dengan penuh keterangan.
sentiasa menerima segala yang berlaku dengan hati yang tenang, tidak merasa kecewa dan putus asa jika ditimpa kesusahan. Kalau kita jadi susah, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Akan bersyukur kepada Allah jika mendapat kesenangan. Kalau kita senang, dapat apa-apa nikmat, kesenangan, kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tidak mudah lupa kepada Allah walau dalam apa keadaan sekalipun. Kita tidak akan lupa Allah walau dalam apa keadaan sekalipun. Kita sentiasa ingat Allah. Kemudian pelajaran yang ke-18, tajuknya adalah kesimpulan rukun iman. Kesimpulan rukun iman. Bila kita dah belajar rukun iman, ada 6 rukun iman, apa yang kita dapat? Okey. Kesimpulan rukun iman adalah, yang pertama, orang yang percaya kepada rukun iman dipanggil mukmin. Siapa yang percaya kepada 6 rukun iman tu dipanggil mukmin. Orang yang tidak mempercayai rukun iman adalah kafir. Siapa yang tak percaya rukun iman adalah kafir. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul, percaya kepada qadar, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qadar dan qadar. Ada 6. Kita wajib percaya semua. Siapa yang percaya semua ni dipanggil mukmin. Siapa yang tak percaya 6 ni dipanggil kafir. Dan siapa yang percaya setengah, dia percaya 3 lagi tak percaya, dia dipanggil kafir juga. Orang mukmin ni dia percaya semua, 6 dia percaya. Kalau kita percaya 5, 1 tak percaya, kafir juga. Kita kena percaya 6, wajib percaya 6. Allah kita kena percaya kata ada. Kita kena percaya Allah tu ada. Kita kena percaya malaikat tu ada. Kita kena percaya Allah turunkan kitab. Kita kena percaya adanya rasul. Kita kena percaya hari kiamat akan berlaku. Kita kena percaya qadar dan qadar, benda yang berlaku semua kehendak Allah. Manusia yang beriman akan sentiasa berhati-hati dalam setiap perbuatan mereka agar tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Mereka sentiasa berharap taat dan kasih kepada Allah. Orang yang beriman akan berusaha untuk mencari keridaan Allah. Mereka ikhlas dalam beribadat. Mereka beribadat mengikut cara Rasulullah SAW beribadat. Orang yang beriman sentiasa berakhlak mulia. Hati mereka bersih dan jujur. Mereka tidak akan melakukan khianat atau dengki kepada orang lain. Itu sifat-sifat orang yang beriman. Manusia yang beriman akan benar-benar percaya bahawa hidup di dunia ini adalah sementara sahaja. Orang beriman, dia akan tahu dunia ni sementara aja. Nanti dunia ni akan hancur, akan musnah. Dan ada hari akhirat. Mereka yakin yang kekal adalah di akhirat. Oleh itu mereka sentiasa berusaha mencari bekal yang cukup untuk dibawa ke akhirat. Mereka sentiasa ingat akan mati dan bersedia menghadapinya. Dan tajuk yang terakhir, tajuk alam kubur. Pelajaran yang ke-19, yang terakhir, alam kubur. Alam kubur ialah satu alam sementara sebelum ketibaan hari akhirat. Alam kubur ni alam sementara sebelum hari akhirat tiba. Bila manusia mati, mereka akan dikuburkan. Bila kita mati, kita akan masuk kubur. Kita akan dikuburkan. Kita akan ditanam dalam kubur. Di sinilah mayat itu akan mengalami sama ada ketenangan atau kesengsaraan mengikut amalannya semasa di dunia. Kalau kita banyak buat baik, kita banyak buat pahala, kita banyak buat amal soleh, kita akan merasa ketenangan dalam kubur. Tapi kalau kita banyak buat dosa, kita banyak buat jahat, kita akan rasa sengsara dalam kubur. Orang yang beramal dengan amalan yang soleh semasa hidupnya akan mendapat kenikmatan di dalam kuburnya. Kubur menjadi taman syurga bagi mereka. Orang yang beriman dan beramal soleh ni, orang yang banyak buat pahala ni, banyak buat baik, dia akan dapat nikmat, kesenangan, keseronokan dalam kubur. Dan kubur tu jadi taman syurga. Dia akan nampak syurga dalam tu. Dalam kubur tu jadi macam taman-taman syurga. Bagi orang yang mengerjakan dosa, kuburnya akan menjadi lubang neraka.
Kalau orang kafir, orang yang banyak buat jahat, kubur dia tu jadi macam bayangan neraka. Tak masuk neraka lagi tapi dah panas lah. Okay, jadi itu saja silibus Tauhid bagi tahun 3 ada 19. Mak Ni harap kamu semua dapat faham. Kalau tak faham, kamu boleh tanya Mak. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.